Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan. Alhamdulillah hari ini 1 Syawal 1444 Hijrah. Hari ini kita menyambut Aidilfitri, alhamdulillah. Selepas 30 hari kita melaksanakan ibadah khusus bersempena dengan bulan Al-Mubarak, yakni Ramadan Al-Mubarak. Hari ini hari yang diharamkan kita berpuasa. Sebab Allah mahu hari ini kita makan dan minum. Allah mahu pada hari ini kita bergembira tanpa terbabas daripada batas-batas landasan syariat. Justru mari bergembira pada hari ini, tetapi bergembira disuluh oleh landasan agama. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan. Kegembiraan pada hari ini, keseronokan pada hari ini, dengan juadah-juadah yang sedap, dengan makan minum yang lazat, semua ini memberikan suatu peringatan. Seolah-olahnya di sebalik ke semua ini, ada suatu yang agak simbolik, yang boleh kita angkat dan boleh sama-sama kita iktibarkan tentangnya. Kita teringat tentang jannah, tentang syurga, yang makan minumnya amat lazat, keseronokannya amat luar biasa, di dalamnya penuh kegembiraan, penuh kesukacitaan, tanpa sebarang penderitaan. Hari ini kita bergembira. Makan minum kita lazat, juadahnya enak. Tetapi kegembiraan pada hari ini bukan datang begitu sahaja. Ia datang anugerah ilahi selepas kita berpuasa. Selepas kita bersabar selama sebulan. Beribadah dengan tekun selama sebulan. Menjauhi benda-benda haram selama sebulan. Beriktikaf di masjid dan begitulah seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, begitulah kiasannya dengan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita tak mungkin akan mampu memasuki syurga secara sembrono. Sekadar berlenggang-lenggok di dunia kemudian mengidam memasuki syurga, itu bukan caranya. Brothers and sisters, if we wish to enter Jannah, the path is full of things that we don't like. So we have to sabar just like today. Today we are happy. We eat and drink delicious food and drinks. But today we are here after we perform the siyam. After we fast for 1 month. Only after fasting for 1 month, then we get this day, the Aidilfitri.
The same goes with Jannah. To enter Jannah, we have to strive. We have to attain sabar. We have to perform ibadah. We have to do away with all the prohibitions of the haram in Islam. Begitulah hidup kita. Hendak ke syurga, puasa Ramadan mendidik kita tentang ramuan-ramuan yang kita perlukan untuk ke syurga. Pertama ialah sabar. Sabar adalah suatu yang amat penting dalam agama Islam. Sehingga Allah dalam surah Al-Baqarah ada berfirman, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai mereka yang ada iman, minta pertolongan kepada Allah dengan dua perkara ini. Yang sering saya ungkapkannya sebagai formula dua sod. Minta bantuan kepada Allah dengan dua sod. Sod yang pertama ialah dengan sabar. Maka puasa mengajar kita tentang sabar. Kita lapar, kita dahaga. Malah di bulan ini, bulan Ramadan, gelombang haba di Malaysia agak tinggi. Suhu termasuk di Pulau Pinang mencecah 30 darjah lebih. Ya, ia suatu ujian. Tetapi kita teruskan dengan puasa kita bersabar. Maka hendak ke syurga perlukan sabar yang tinggi. Ayat yang saya bacakan tadi menyebutkan tentang dua sod. Pertamanya sabar, sod yang kedua ialah solat. Maka di musim Ramadan, solat itu teramat penting sekali untuk kita tegakkan. Terutamanya solat yang fardu. Puasa sama-sama kita maklumi, ia ibadah yang fardu. Masakan puasa fardu kita buat, solat fardu kita abaikan. Itu cara yang salah untuk mendapat redha Allah. Maka solat yang kedua bernama solat wajib kita tegakkan. Apatah lagi solat yang bernama solat fardu. Kemudian baru kita tambah dengan solat yang sunat. Apatah lagi di sebelah malam ada tarawihnya, disusuli dengan witirnya. Kemudian mungkin kita tidur seketika, bangun ada pula tahajudnya. Ini gabungan solat yang indah, yang mana Ramadan telah mendidik kita dengannya. Insya-Allah, itu insya-Allah juga merupakan ramuan ke syurga. Ramuan yang ketiga yang kita dapat daripada Ramadan ialah melawan nafsu. Nafsu ingin itu ataupun ini, apatah lagi di siang hari. Tapi kita melawannya, kita menolaknya, kita tidak menurutinya. Maka hendak ke syurga juga amat penting kita melawan nafsu. Kita bukan malaikat, tuan-tuan dan puan-puan. Malaikat tiada nafsu. Justru bila Allah bercakap tentang malaikat, antara firman Allah tentang malaikat ialah la ya'sunallaha bima amarahum. Para malaikat langsung tidak pernah menderhakai Allah. Tidak pernah menderhakai Allah. Sentiasa mematuhi ilahi berhubung apa yang Allah perintahkan. Tetapi manusia bukan malaikat. Kita ada nafsu. Walaupun kita tahu mungkin sesuatu itu baik, tetapi disebabkan dorongan nafsu, yang baik itu kita kesampingkan. Kita pilih yang tidak baik. Bak kata Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau yang agung Ihya Ulumuddin, syaitan memperkudakan nafsu. Nafsu ini dalam diri kita. Bak kata juga Al-Ghazali, nafsu ini satu benda yang tidak boleh kita buang. Dia mungkin menjadi musuh kita. Mungkin menjadi musuh kita. Ketika ia menjadi musuh kita, ia tidak boleh kita buang. Sebab ia bernama nafsu, kata Al-Ghazali. Dia sentiasa mendap dalam diri kita. Dia sentiasa ada dalam diri kita. Baik buruk tentangnya, dia terus menerus ada. Itulah nafsu. Maka syaitan dia faham itu. Maka dia menunggang nafsu kita, membisiknya ke arah kejahatan. Sebab itu kita disuruh melawan nafsu. Artinya melawan bisikan iblis dan syaitan yang sedang menunggang nafsu kita, yang tidak boleh sama sekali kita membuangnya. Dia sentiasa ada dengan kita. Justru orang yang faham agama, dia sedar nafsu ini boleh jadi baik,
boleh jadi jahat, maka dia mengawalnya. Sama seperti Ramadan. Kita kawal nafsu, maka kita berpuasa walaupun memakan masa 14 jam. Selama 30 hari di sebelah siangnya kita terus menerus berpuasa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu ramuan yang ketiga. Ramuan yang keempat, ketika berpuasa kita menjauhi benda-benda yang haram. Sebab kita faham sabda Nabi SAW yang tarafnya sahih, bahawa manusia yang tidak meninggalkan qaulaz zur, manusia yang tidak meninggalkan perkataan keji ketika berpuasa, wal amala bih, dan beramal dengan benda keji. Dua ini dia tak tinggalkan ketika berpuasa. Mulutnya celupar, mulutnya keji, terus menerus dia menggunakan mulutnya, lidahnya untuk memperkatakan yang keji. Kemudian terus menerus di musim Ramadan dia buat benda keji. Di internet dia kutuk maki hamun orang. Mudah bagi dia membuat benda-benda keji itu walaupun di musim Ramadan. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan semua itu, Allah tidak berkehendak dia berlapar dan dahaga. Artinya puasa you tak guna, puasa you tak terpakai, terjelai lidah you tak berguna, tak terpakai. Kalau ketika terjelai lidah itu, ketika berlapar dahaga itu, you tak jaga mulut, you tak jaga diri you daripada perbuatan keji. Maka kita menjaga mulut kita, kita menjauhi perbuatan keji, maka untuk ke syurga itu juga ramuannya. Dan yang kelima ialah di bulan Ramadan kita dididik untuk tolong menolong orang. Bersedekah di bulan lain memang baik, tetapi bersedekah di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Ditambah pula di penghujung Ramadan kita diperingatkan tentang zakat fitrah. Kita semua saya yakin pagi ini sebelum solat Aidilfitri sudah mengeluarkan zakat fitrah. Wajib secara umumnya, ada pengecualian, tetapi secara umumnya ia wajib ke atas kita untuk mengeluarkan zakat. Zakat untuk asnaf, untuk fakir miskin terutamanya. Maka kita membantu orang lain disuluh oleh formula Ramadan. Maka untuk ke syurga kita tidak boleh nafsi-nafsi, hanya mementingkan diri kita. Malah nafsi-nafsi dalam ibadah pun tidak begitu kena dengan formula Islam. Asyik i'tikaf seorang diri, baca Quran seorang diri. Apa berlaku dalam masyarakat, I tak kisah. Apa berlaku dalam negara, I tak kisah. Tak kisah itu boleh menyebabkan di akhirat Allah tak kisah tentang kita. Kena ambil kisah tentang pemimpin apa yang mereka buat. Jika tak betul, kena bertindak secara yang betul, secara yang sah dalam undang-undang. Muka dalam masyarakat, jangan tengok saja, bertindak. Jika tidak boleh bertindak seorang diri, salurkan kepada authority. Semua ini dididik oleh Ramadan. Dan kemuncaknya ialah kita hidup sebelum mati dengan imanan wahtisaba. Seperti kata Nabi SAW, barang siapa berpuasa dengan iman dan ihtisab, artinya dia buat puasa ini kerana Allah. Dan yang kedua, mengharapkan ganjaran Allah. Allahu Akbar. Kalau inilah formula hidup kita, buat apa-apa pun kerana Allah. Hari ini kita sambut Syawal sebab Allah mahu kita bergembira. Kita sambut Syawal tidak mahu membuat benda-benda haram sebab Allah larang kita. Kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Kalau hidup kita, kita buat apa-apa pun kerana Dia Azza wa Jal, demi Dia Azza wa Jal, demi mengharapkan pahala ganjarannya Azza wa Jal, selamat kita. Itu ramuan yang kita belajar daripada Ramadan. Dan selesai itu, hari ini kita bergembira. Demikian jugalah secara simboliknya ramuan untuk ke syurga. Hendak bergembira di sana, kena ada ramuan-ramuan yang telah disebutkan tadi. InsyaAllah kemuncaknya kita ke syurga. Dan syurga ini, tuan-tuan dan puan-puan, kemuncak kemenangan. Ramai orang mengatakan hari ini kita bersyukur sebab kita menang, kita berjaya pada hari ini. Alhamdulillah, ada kebenarannya. Tetapi kemuncak kejayaan,
kemuncak kemenangan, kemuncak kegemilangan adalah bila kita diizinkan Allah memasuki syurga. Dengan apa ramuan yang kita sebutkan tadi pun tidak mencukupi. Ada lagi satu yang tidak saya sebut dan maha penting untuk masuk syurga, iaitu dengan rahmat Allah. Tetapi kita kena berikhtiar. Ramuan tadi ikhtiar kita. Kemudian dengan rahmat Allah kita masuk syurga. Itu kemuncak kegemilangan. Nabi SAW dalam riwayat yang sahih mengatakan, keindahan syurga mata tak pernah melihat, telinga tak pernah mendengar, hati tak pernah merasa. The Jannah is so beautiful, brothers and sisters. Everything about Jannah is so beautiful and so perfect that eyes can never see those perfectness here. Our ears will never listen to the beauty in Jannah here. We will never experience those beauty here in this world. It is only there in Jannah. Begitu indah. Di sana tidak ada migraine lagi, di sana tidak ada cemburu lagi, tidak ada pergaduhan, penderitaan. Itulah syurga. Dan Allah mahu kita mengejar itu. Sebab itu dalam Islam ada pendidikan, ada ibadah, supaya kita terasuh sentiasa berjalan di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus. Sebab di hujung jalan itu menanti kita biiznillah ialah syurga. Tetapi pastikan kompas kita betul. Make sure our compass is right when living in this world. Make sure our compass is right. And Allah make us compulsory to fast, to pray, so that we make sure that our compass is always right. When we pray, we make sure the compass is right. Maka inilah jalannya, dan di hujung jalan dengan solat dan ramuan yang telah disebutkan tadi, di hujungnya Jannah. At the end of the path is Jannah. Siratul mustaqim, at the end of this sirat is Jannah. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tidak ada penderitaan di sana. Maka itulah yang kita nak kejar. Dan dengan ramuan-ramuan yang telah disebutkan tadi, akhirnya apa jadi pada kita? Dengan ramuan seperti sabar, solat dan sebagainya, akhirnya apa jadi pada kita? Biiznillah kita menjadi orang yang bertakwa. InsyaAllah. Dan itulah yang kita harapkan pada hari ini kita mencapainya. Ya Allah, kurniakan pada kami takwa pada hari ini. Sebab bila kita berpuasa, kita disebutkan awal Ramadan dahulu berdasarkan ayat 183 surah nombor 2 surah Al-Baqarah. Allah mengatakan dalam ayat itu, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, dan di hujung ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun, semoga dengannya kamu bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka semoga hari ini kita bertakwa. Justru tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, bergembiralah pada hari ini. Tetapi jangan sampai terbabas. Solatnya 5, jangan miss. Walaupun kita happy-happy hari ini. Benda haram, kena miss. Jangan buat. Walaupun kita happy-happy hari ini. Awas pergaulan lelaki dan perempuan. Di musim Ramadan punya jaga. Di musim Syawal takut tak jaga lagi. Awas pergaulan lelaki dan perempuan, supaya kita tak terbabas melakukan yang haram. Dan ketika kita masuki Syawal, perlu disebutkan juga tentang satu ayat yang menceritakan tentang hari raya. Surah Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman di hujung ayat itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Selepas kamu menggenapkan puasa Ramadan, hendaklah kamu mengagungkan Allah. Para ulama mengatakan hari raya Aidil Fitri, hari mengagungkan Allah. Hari mengagungkan Allah, membesarkan Allah.
Bagaimana kita mengagungkan Allah sedangkan kita tidak bisa melihat Allah? Bagaimana membesarkan Allah padahal kita tak bisa mengetahui di mana Allah itu? Kita mengagungkan Allah dengan mengagungkan ajaran agama Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kamu di musim raya ini mengagungkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan pada kita. Wala'allakum tashkurun, dan semoga dengannya kamu termasuk golongan yang bersyukur. Inilah tema besar Aidilfitri. Agungkan Allah dan syukur. Agungkan Allah dan syukur. Dan nak bersyukur ini nak sebut senang. Dalam kitab Tafsir Al-Azhar, satu ketika Khalifah Umar Al-Khattab bertawaf. Tiba-tiba Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu terdengar seorang lelaki berdoa. Lelaki itu berdoa dengan satu doa yang pelik. Bagi Umar ini doa yang pelik. Tak pernah beliau dengar orang berdoa dengan doa seperti itu. Ini doa yang pelik. A very weird supplication by one person in front of Umar radhiyallahu anhu. What is the doa? Doanya ialah Allahumma ja'alni minal qalil. That is the doa of that man. A weird doa to Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Doa pelik. Allahumma ja'alni minal qalil. Maksudnya, ya Allah, masukkan aku dalam golongan yang tidak ramai jumlahnya. Masukkan aku dalam golongan yang tidak ramai jumlahnya. Umar terpegun. Ini doa yang tidak pernah aku dengar selama ini. Maka akhirnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mendekati lelaki itu dan bertanyakan tentang doa itu. Lelaki itu menjawab, "Ya Umar, doa aku ini berdasarkan firman Allah." Subhanallah. Doa beliau berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam surah nombor 34. Surah Saba ayat 13. My doa is based from the Quran. In the chapter of Saba verse 13. Doa aku berdasarkan Quran, wahai Tuhan. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit, not many. Sedikit, tidak ramai. Sedikit amat dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Maka Umar berkata, semua orang lebih pandai daripada Umar. Ini pun Umar tak tahu. Semua orang lebih pandai daripada Umar. Begitu perkataan Umar dinukilkan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan kitab-kitab tafsir yang lain. Mengapa ya? Sedikit yang bersyukur, kata Allah. Sedikit. Padahal ramai kita duk sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah kepala begitu. Kononnya itu sudah bersyukur? Belum. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah is good. But good is not enough. It doesn't mean when we say Alhamdulillah, we are men of syukur. No. Imam Ash-Shawqani dalam kitab tafsir beliau Fathul Qadir, in his tafsir by Shawqani rahimahullah ta'ala, dia berkata, syukur yang sebenarnya ialah taat sepenuhnya kepada Allah. Bukan sekadar Alhamdulillah. Syukur sebenarnya taat dalam hidup. Taat itulah yang susah. Sekali-sekala Alhamdulillah, tak susah. Nak hidup sepenuhnya dalam taat, itu yang susah. Sedikit sangat yang seperti itu. Dan itulah kehendak syukur taat. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, sambutan Syawal, Aidilfitri, mari bergembira. Tapi marilah kita bersyukur, artinya kita bergembira dalam taat. Dan akhirnya kita nak sebutkan bahawa antara tanda Ramadan kita Allah terima. Antara tanda Ramadan kita, puasa kita Allah terima ialah selepas berpuasa dengan kebaikan-kebaikannya,
Segala kebaikan yang kita dapat itu, kita teruskan selepas Ramadan. Itu mungkin isyarat Allah terima puasa kita. Kita berpuasa Ramadan, selepas Ramadan, puasa 6 nak kita buat. Dan puasa-puasa sunat yang lain pun nak kita buat. Di musim Ramadan, kita rajin mengaji Quran. Lepas Ramadan, kita masih nak mendekati wahyu. Selepas Ramadan. Di musim Ramadan, ada masa setiap hari datang masjid surau beriktikaf. Lepas Ramadan, setiap hari ada masa kita mendekati masjid dan surau untuk melaksanakan solat-solat fardu, apatah lagi kita kaum lelaki. Di musim Ramadan kita tilawatul Quran, lepas Ramadan kita tilawatul Quran, dan begitulah seterusnya. Kalau itu berlaku, semoga itu pertanda puasa kita Allah terima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan akhir sekali, di musim Syawal, dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Asqalani disebutkan, jika para sahabat bertemu sesama mereka, antara ungkapan yang mereka sebutkan sama mereka ialah taqabbalallahu minna wa minkum. Bagus sekali kalau ini juga amalan kita. Kita ambil dari amalan para sahabat yang dinukilkan dalam kitab-kitab yang muktabar. Kita bertemu sama kita sebut taqabbalallahu minna wa minkum, artinya semoga Allah terima amal kami dan amal kamu. Tapi adakah salah kita mengungkapkan kalimat-kalimat yang lain seperti selamat hari raya, maaf zahir batin? Para ulama cara umumnya mengatakan tidak salah. Boleh saja kita mengatakan selamat hari raya, maaf zahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Tidak salah. Tidak salah. Silakan. Tapi jangan lupa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah berikan kekuatan pada kita untuk teruskan ibadah. Semoga biiznillah Allah jadikan kita manusia bertakwa pada hari ini dan seterusnya insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai mereka yang ada iman, laksanakanlah Islam secara total ataupun sepenuhnya dan jangan diikut langkah-langkah syaitan. Mereka kesemuanya merupakan musuh yang nyata bagimu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في الكتاب العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikanlah kami manusia pada hari ini yang keluar Ramadan diampunkan dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Rabb.
ampunkanlah dosa-dosa kami ya Rabbal Alamin. Dan ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah pada kami takwa di sisi-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, berikan kekuatan pada umat Islam. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.